Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua beberapa sebab pokok bougainville kita tidak mau berbunga selepas kita melakukan pembajaan ataupun pemupukan. Okey, baiklah teman-teman, sebelum itu ya, pastikan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa pokok bougainville ataupun pokok berkertas yang saya akan jadikan contoh kepada anda. Mengapakah sebabnya ataupun apakah sebabnya pokok bougainville anda tidak mau berbunga selepas anda melakukan pembajaan ataupun pemupukan. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan kepada sebab yang pertamanya. Okey. Sudah tentu kita tertanya-tanya ya teman, apakah ataupun mengapakah pokok bougainville kita ataupun pokok bunga kertas kita walaupun sudah selepas dibaja masih juga tidak mau mengeluarkan bunga. Sebab kebiasaannya pokok bougainville tak utamanya daripada tanam stek ya teman, ia pasti akan berbunga setelah 3 bulan kita menanamnya, iaitu dengan cara melakukan perawatan yang betul. Okey. Baiklah teman, di sini saya akan kongsikan kepada anda beberapa sebab ya teman, mengapa pokok bougainville anda tidak mau berbunga walaupun sudah selepas anda melakukan pembajaan ataupun pemupukan. Okey. Sebab yang pertama ialah teman, anda telah melakukan pruning daunnya, okey, ataupun anda telah melakukan memotong cabang seperti ini. Okey, kita telah melakukan pemotongan cabang ni teman. Contohnya, okey, kita baru selesai melakukan pemotongan cabangnya seperti ini. Ini adalah sebab yang pertama ya teman. Sebab pertama mengapa pokok bougainville kita tidak mau berbunga selepas kita melakukan pembajaan atau pemupukan, iaitu selepas sahaja kita melakukan pemotongan ranting ataupun cabang seperti ini. Nampak teman, ini contoh ya. Okey, tu nampak. Okey, itu adalah baru saja selepas kita melakukan pemotongan cabang. Kebiasaannya pemotongan cabang seperti ini teman-teman kita lakukan semasa kita melakukan pruning untuk kita membentuk gaya asas kepada pokok bougainville kita yang kita ingin jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Itu adalah sebab yang pertama. Okey, sebab yang kedua teman-teman ialah terdapat akar daripada pokok bougainville anda ini yang telah tembus ke tanah. Okey, itu adalah merupakan salah satu juga sebab teman-teman mengapa pokok bougainville anda tidak mau berbunga walaupun setelah anda melakukan pembajaan ataupun pemupukan. Okey, kita lihat teman-teman bagaimana keadaan akar yang tembus daripada pasu ini. Itu teman. Nampak? Okey. Itu teman nampaknya. Jadi akar ini teman ya, akar daripada pasu. Okey. Akar daripada pokok bougainville kita ada dalam pasu ini sudah tembus keluar daripada pasu ataupun pot ini. Okey, jadi apabila perkara ini berlaku teman, maka walaupun anda membaja pokok anda ini teman ya, ia tidak akan berbunga kerana akarnya telah tembus ke tanah. Jadi ia akan mendapat makanan yang banyak di tanah. Jadi apabila pokok bougainville kita mendapat nutrisi makanan yang banyak di tanah luar daripada pasu ini, ia akan menyebabkan pokok bougainville kita semakin menjadi subur ya. Cabang semakin banyak, daun semakin rimbun dan lebat ya, dan tidak akan berbunga kerana pokok bougainville kita akarnya fokus memberi makan kepada daun, cabang dan ranting-rantingnya. Itu adalah jadi baja ataupun pupuk yang kita berikan tidak fokus kepada pokok bougainville untuk kita melakukan pembungaannya. Itu adalah sebab yang kedua. Ingat teman, bagaimanakah untuk cara kita mengelakkan daripada akar kita tembus ke tanah seperti ini tadi ya teman ya, iaitu kita ambil suatu bahan, kita lapiskan di bawah pasu ini ya, kita letakkan. Jangan biarkan akar itu terus-terusan tembus masuk ke dalam tanah ya. Jadi ini pasti akan menyebabkan pokok bougainville anda pasti tidak akan berbunga. Mungkin berbunga tetapi mungkin akan lambat. Okey, kerana akarnya mendapat makanan yang lebih banyak daripada kawasan luar tadi ya. Jadi ia akan terus fokus kepada supply makanan ke cabang-cabang dan juga daun-daun dan ranting-rantingnya. Jadi untuk bunganya memang agak jadi terlambat. Okey, itu yang sebab yang kedua. Okey. Sebab yang ketiga pula ialah teman-teman ya. Ini satu khusus anda melakukan pembajaan selepas anda melakukan pruning seperti ini. Pruning teman, ini baru saja selesai di pruning ya, pruning daun. Okey, jadi anda selepas saja selesai melakukan pruning daun. Jadi
Sudah pasti pokok bugambil anda tidak akan berbunga ya walaupun anda terus membaja. Jadi elakkan terus membaja selepas anda melakukan pruning daun seperti ini. Okey, terutamanya untuk program pembajaan. Tetapi untuk program penjuburan tidak menjadi masalah ya. Anda akan dapat lihat pokok bugambil anda nanti akan menjadi subur selepas anda melakukan pruning seperti ini. Anda lakukan pembajaan, pasti pokok bugambil anda akan subur. Tetapi yang suburnya adalah cabang-cabang dan ranting serta daunnya yang rimbun. Tidak akan mengeluarkan bunga. Itu adalah sebab yang ketiga mengapa pokok bugambil anda walaupun anda selesai melakukan pembajaan ataupun pemupukan tidak akan mengeluarkan bunga. Okey, itu adalah sebab yang ketiga. Okey, baiklah teman, jadi kita teruskan kepada sebab yang keempat. Okey, sebab keempat pula lihat teman-teman ya. Sebab yang keempat pula ya. Pokok bugambil anda itu masih lagi mempunyai daun yang muda seperti ini. Okey, daun yang sangat muda ya, masih mempunyai daun yang sangat muda. Daun cabang yang sangat muda. Okey, cabang masih muda sini. Nampak? Masih hijau-hijau lagi kan? Cabang yang masih dalam keadaan hijau lagi seperti ini. Jadi memang pokok anda tidak akan berbunga, tetapi pokok anda akan menjadi semakin subur ya. Macam tu teman. Nampak? Okey, pokok anda masih lagi mempunyai cabang-cabang yang sangat muda. Nampak? Ya, sangat muda. Cabang yang masih lagi berwarna hijau. Jadi memang tidak akan mengeluarkan bunga, malahan ia akan menjadikan pokok bugambil anda akan menjadi subur dan lebat daunnya serta ranting seperti ini ya, teman. Okey, ia akan menjadi semakin subur, bukan akan mengeluarkan bunga. Okey, ingat tu. Okey, sebab yang kelima teman ialah apabila anda melakukan pembajaan namun pokok bugambil ataupun pokok bunga kertas anda masih lagi tidak berbunga ialah teman, anda melakukan pembajaan waktu tunas masih muda seperti ini teman. Pak, ini pun contoh juga teman. Okey, seperti ini ya, tunas-tunasnya masih lagi muda ya. Ini adalah merupakan sebab yang kelima. Mengapa pokok bugambil anda walaupun selepas dibaja masih lagi tidak mengeluarkan bunganya? Ini adalah kerana pokok bugambil anda masih mempunyai tunas yang masih muda. Nampak? Ini masih muda kan? Okey, itu adalah sebab yang kelima. Jadi, kemudian teman, sebab yang keenam ialah teman ya. Sebab yang keenam ialah mengapa anda mendapati pokok bugambil anda ya, walaupun anda sudah selesai melakukan pembajaan ya teman, masih lagi tidak berbunga ialah anda melakukan pembajaan pada musim hujan. Kerana musim hujan teman adalah merupakan salah satu musim yang sangat tidak sesuai untuk kita melakukan pembajaan kepada pokok bugambil kertas kita ya. Ya, kerana apabila musim hujan teman, hujan akan mengambil baja yang kita masukkan ke dalam contohnya seperti ini teman, dalam pasu ini atau pot ya. Air hujan akan mengambil baja-baja tersebut keluar secara cepat ya daripada media tanam kita ini. Jadi tidak sempat lagi akar pokok bugambil kita untuk menyerap baja tersebut, jadi baja pun sudah keluar. Jadi seolah-olah anda tidak melakukan pembajaan. Jadi di sini saya nasihatkan kepada anda ya, jangan melakukan pembajaan pada musim hujan. Okey, selepas itu teman, sebab yang ketujuh, mungkin ketujuh ya teman ya, okey. Mungkin ketujuh ialah atau seterusnya ialah anda telah melakukan penyiraman setelah anda membaja. Itu adalah juga merupakan satu kesilapan teman yang boleh menyebabkan pokok bugambil anda tidak akan berbunga walaupun selepas anda melakukan pembajaan. Anda membaja, meletak baja, kemudian anda terus menyiram. Jadi ini juga seolah-olah seperti baja tadi terkena air hujan juga ya. Ada siram terus, jadi baja tersebut terus dibawa air keluar dari pot ini. Jadi akar pokok bugambil anda tidak sempat lagi untuk menyerap baja tadi. Itu adalah sebab yang ketujuh. Dan sebab yang seterusnya teman ya, anda mungkin menanam pokok bugambil anda di tempat yang redup. Contohnya anda menanam di dalam bilik ya. Anda menanam di bawah bangunan. Jadi ini adalah merupakan salah satu sebab pokok bugambil anda tidak akan mengeluarkan bunga walaupun anda memberi baja yang secukupnya. Jadi itu adalah beberapa sebab ya teman-teman ya, beberapa sebab yang anda perlu ketahui ya. Sekiranya anda menginginkan pokok bugambil anda berbunga selepas anda melakukan pembajaan, jadi pastikan perkara-perkara yang saya lakukan, perkara-perkara yang
bagi tahu kepada anda tadi, anda jangan lakukan ya. Jangan lakukan. Anda pastikan anda tidak melakukannya. Okey. Okey, itu adalah perkara-perkara yang anda boleh elakkan dan anda jangan lakukan sekiranya anda inginkan pokok bunga kertas anda selepas dibaja terus berbunga. Okey. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini tadi ya untuk perkongsian saya pada kali ini dengan teman-teman, iaitu beberapa sebab mengapa pokok bugenvil anda tidak berbunga walaupun selepas selesai anda melakukan pembajaan. Okey, ingat ya, lakukan. Okey, perhatikan sekiranya masa ke depan yang akan datang, jangan melakukan perkara yang sama. Itu adalah kesilapan. Teman, sekiranya anda inginkan pokok bugenvil anda terus berbunga apabila selesai anda melakukan pembajaan. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman, terutamanya anda yang meminati pokok bugenvil, untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai anda dan seterusnya menjadi sebuah bonsai, sila klik tombol subscribe, like, share, dan kontri dan komen ya teman, kerana itu nanti akan menyebabkan anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Okey, dan bagi anda juga dengan melakukan subscribe, like, share, komen teman, dan itu semuanya gratis ya, percuma teman, anda tidak perlu membayar sen pun. Jadi sekiranya anda melakukan perkara tersebut, anda kongsikan kepada teman-teman kita yang lain, insya-Allah teman, jika anda ikhlas, kita juga akan mendapat pahalanya. Ini merupakan satu amal jariah kita teman. Ini perkongsi ilmu adalah satu amal jariah yang tidak akan putus-putus walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini nanti. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman. Minta maaf teman, ada serak suara, ada batuk-batuk sikit. Okey, kerana cuaca agak-agak kebelakangan ini di tempat saya agak kerap hujan ya teman. Biasalah pada hujung tahun ini agak musim hujan. Jadi musim hujan ini anda kena menjaga pokok bugenvil anda dengan berhati-hati ya teman, supaya pokok bugenvil anda tidak akan mati. Okey, baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kaki kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam sehat tubi. Salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.